Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 31 hari bulan 7 2023. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran dan tadabbur beberapa ayat daripadanya. Surah yang kita baca sekarang surah Al-Qadr, Suratul Qadri, surah yang ke-97, juzuk yang ke-30. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1415. Jadi insya-Allah kita akan baca semua ayat, 5 ayat saja dia ada. Kemudian kita pergi ke muqaddimah dan tafsir serta mencari 5 faedah dari ayat-ayat yang mulia ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Undur ke muqaddimah. Muqaddimah pimpinan mengatakan surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini diturunkan di Makkah. Ada khilaf ulama dalam masalah menentukan Makki Madani. Jadi ramai ulama tafsir mengatakan surah ini Makkiyatun. Ada juga seperti Muqatil bin Sulaiman Az-Zajjad dan lain-lain mengatakan Madaniyah. Surah ini Madani, mana turun di Madinah. Yang penting ada khilaf di masalah ini. Mengandungi 5 ayat. Ayat dia 5 saja. 5 ayat. Dinamakan surah Al-Qadr. Dal mati. Al-Qadr, surah Al-Qadri. Biasa kita kadang-kadang tulis hidup, Q-A-D-E-R, Qadar, surah Al-Qadar, bukan Al-Qadar, surah Al-Qadr. Kena mati dal, Al-Qadr. Sebab apa Al-Qadar dinamakan Al-Qadar dengan kemuliaan? Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Dia telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadri, malam kemuliaan dan kebesaran. Nanti dalam tafsir kita akan tengok pandangan ulama tentang makna Al-Qadr. Ada banyak makna. Al-Qadr sendiri mengandungi banyak dia punya maksud.
yakni Allah Ta'ala mulai menurunkan Al-Quran. Al-Quran pertama turun pada malam Lailatul Qadri yang mulia itu, kemudian diturunkan sedikit demi sedikit selama 23 tahun, 13 tahun di antaranya di Makkah dan 10 tahun lagi di Madinah Al-Munawwarah. Mana 10-13 tahun dipanggil Makkiyatun, surah yang diturunkan di Makkah sebelum Nabi kita berhijrah, dan yang lain dia panggil Madaniyah, makna surah yang diturunkan di Madinah. Intisari kandungannya menerangkan bahawa Al-Quran yang mulia mula-mula diturunkan ialah pada malam yang mulia, iaitulah malam Lailatul Qadr. Oleh kerana hanya Allah jua yang mengetahui setakat mana mulianya malam yang berkat itu, lalu dikemukakan satu pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenainya. Allah tanya apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, dan apa jalan yang engkau dapat tahu, mu dapat kenal apa dia kebesaran malam Lailatul Qadri itu. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan kemuliaan dan kebesaran malam itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni ibadat yang dikerjakan pada malam yang mulia itu lebih besar pahalanya daripada amal ibadat yang dikerjakan pada 1000 bulan yang lain. Nah, di sini poin ini kita akan bincang nanti. Tak kalah beramal satu malam mengatasi 1000 bulan. Lama beza tu. Nah, jadi kita akan tengok apa huraian ulama dalam masalah yang sangat menarik ini. Oleh kerana dalam surah Al-Quran yang lain diterangkan bahawa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah pada dalam bulan Ramadan, maka dapatlah diketahui bahawa malam Lailatul Qadri yang berkat itu ialah satu malam dari bulan Ramadan, tetapi tidak diterangkan malam yang mana. 3 kali Allah Ta'ala sebut malam Lailatul Qadri, malam yang diberkati, bulan Ramadan. Nah, kita akan campur nanti. Tujuannya supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya membanyakkan ibadatnya dan amal kebajikannya sepanjang-panjang bulan Ramadan, terutama pada 10 malam yang akhir dari malam yang mulia itu. Surah ini diakhiri dengan menerangkan peristiwa yang berlaku pada malam Lailatul Qadri. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Allah Azza wa Jalla kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikutnya. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Adapun dalam Harar maqasidus surah, objektif surah ni zikru fadaili Lailatul Qadri, menyebut kelebihan Lailatul Qadar, wa tanwih bi sya'nil Quran alladhi unzila fih, dan nak menyatakan kedudukan Al-Quran yang diturunkan padanya. Jadi Lailatul Qadar dan Al-Quran. Adapun tajuk besar, isu besar dalam 5 ayat ini ada 2 saja. Yang pertama, at-tanwih bi sya'il Quran wal i'la'u min qadrihi, nak menyatakan kedudukan Al-Quran dan ketinggian serta kemuliaannya. 2, bayanu fadlil lailah allati nazala fiha, menyatakan kelebihan malam yang turun padanya Quran, iaitulah malam Lailatul Qadar, malam yang diberkati, wa targhib fi ihya'iha, dan menggalakkan kita yang masih hidup supaya beramal pada malam Lailatul Qadri yang dijanjikan gandaan pahala 83 tahun lebih. Allahu Akbar. Orang yang malas, nasiblah dia. Orang yang rajin, pulunlah dia. Munasabah surah Al-Qadr dengan surah yang sebelumnya, surah Al-Alaq. Apa kaitan dua ni? Allah SWT dalam surah Al-Alaq mengatakan
memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baca dengan nama Tuhan, bismi rabbik, nama Tuhanmu yang menciptakan, dan nama Tuhan yang mengajar manusia ilmu yang mereka tak tahu. Mana dalam surah Al-Alaq Allah Ta'ala perintah supaya membaca dengan nama Allah. Dalam surah Al-Qadr ini, thumma pada surah ini Allah nyatakan masa turunnya Al-Quran, masa turunnya Quran yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya itu. Bila, ke malam mana tu? Iaitulah malam Lailatul Qadri yang mempunyai kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang begitu besar dengan sebab turunnya Al-Quran padanya. Jadi surah Al-Qadar suruh baca, surah Al-Alaq suruh baca, surah Al-Qadar Allah nyatakan kedudukan Al-Quran, ia diperintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Kerana itulah kata di ahli fikir, semua perkara yang berkait dengan Quran mulia, semua perkara yang berkait dengan Quran mulia. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan bulan yang paling mulia. Pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar yang paling mulia. Dibawa turun oleh Jibril yang paling mulia dari kalangan malaikat, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang paling mulia di kalangan para anbiya. Dan Al-Quran sendiri kitab yang mulia dari kalangan kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Allahu Akbar. Kullu ma yattasilu bil Quran syaraf. Semua perkara yang berkait dengan Quran mulia. Kalau kita nak jadi orang mulia, maka jadilah ahlul Quran. Jadilah ahlul Quran, orang yang baca Quran, memahami Al-Quran dan beramal dengan Quran. Itu dia panggil ahlul Quran, itu kriteria dia. Kalau setakat baca saja, belagu saja, merah muka-muka, itu dia panggil ahlu taranum. Kan? Ahlu taranum pun sebahagian daripada Al-Quran, tapi mereka kena naik taraf daripada duk taranum sahaja kepada mempelajari, memahami isi kandungan Quran. Alhamdulillah. Jadi jangan kita habiskan masa satu juzuk, satu bahagian je daripada Quran duduk taranum, tapi tidak masuk dalam ilmu tafsir, ilmu tadabbur. Kita mengatakan rugi, kita dah berhubung dengan Quran tapi ambil separuh jalan. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada tafsirul ayat. Tafsir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Tapi payahlah kita. Lailatul Qadri itu makna malam Al-Qadar. Mari kita orang Melayu ni kita kata malam Lailatul Qadar. Jadi malam-malam. Kita duk fikir-fikir macam mana nak kata. Jadi oleh kerana Lailatul Qadri ni sudah jadi jenama. Jadi kita bahasa Melayu ni kena tambah juga malam, walaupun malam dua kali. Macam orang pergi Mekah, dia kata nak pergi mana? Nak pergi mendaki bukit Jabal Nur. Jabal tu bukit dah. Nak pergi mana tu? Nak naik bukit Jabal Rahmah. Jadi dua kali bukit. Tak dah. Dah jadi istilah, tak ada masalah lah, insya-Allah. Orang faham. Orang faham dan orang tahu maksud. Jadi malam Lailatul malam pula. Jadi malam Lailatul Qadri dah jadi istilah. Alhamdulillah. Maknanya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadri, yakni malam yang penuh dengan kemuliaan dan kebesaran dari bulan Ramadan. Maka kata di ulama tafsir, ajma'al mufassirun, sepakat ijma' ulama tafsir mengatakan bahawa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, permulaan turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadri. Jadi kata di Ibnu Juzai, dia kata cara Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadri itu dua.
Yang pertama, annahu ibtada'a inzaluhu fiha, Allah Taala mula turunkan Quran pada malam tu. Pada malam Lailatul Qadar. Mula turun Al-Quran pada malam tu. Ada kata dia turun Al-Quran jumlatan wahidah ila sama. Maknanya Al-Quran itu turun daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Maknanya dia bawa turun sekaligus daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia, langit yang terbawah sekali. Kemudian daripada langit dunia itulah malaikat Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran kepada Nabi secara berperingkat-peringkat sekitar 23 tahun sehinggalah Nabi wafat. Jadi itu dia panggil cara turun Quran. Dan permulaan turun kepada Nabi juga pada malam Lailatul Qadri. Permulaan turun pada Nabi SAW pada malam Lailatul Qadri, pada malam ketika Nabi SAW sedang berada di Gua Hira di Jabal Nur. Maka pada malam itu dia dapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama surah Al-Alaq 1 sehingga ayat 5. Jadi Allah SWT sebut malam Lailatul Qadar ni ada 3 kali sebut. 3 kali sebut. Tanda ni belajar. Surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan turun padanya Quran. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Kamilah yang menurunkannya. Mari ayat kita ni, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Maka orang pergi tanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, hak mana satu ni? Bila turun Quran ini sebenarnya? Ibnu Abbas kata 3 ayat tak bercanggah. Permulaan turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, iaitulah malam yang diberkati, terletaknya pada bulan Ramadan. Habis kita. Menarik dia punya perbahasan. Jadi 3 ayat ini tidak bercanggah sama sekali. Bahkan dikembarkan, disusun mengikut apa? Mengikut nama dan sifat malam Lailatul Qadar itu. Masa malam bulan Ramadan. Sifat dia diberkati. Nama dia Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Selesai masalah kita. Cuma timbul lagi apa makna Lailatul Qadri? Malam yang di Al-Qadar. Al-Qadar itu dengan makna apa? Jadi ada beberapa makna. Yang pertama dia kata malam yang Allah Ta'ala takdirkan amalan setahun, tukar buku atau tukar rekod pada malam tu. Orang panggil tukar buku kan sekarang. Tak. Malam tukar buku, malam Lailatul Qadar, bukan malam nisfu Syaban. Yang awak duk baca doa ayat surah Ad-Dukhan pada malam nisfu Syaban, Ibnu Katsir kata faqad ab'adan naj'ah, orang ini jauh daripada fakta yang sebenar. Sebenarnya malam tu malam Lailatul Qadar, tidak malam nisfu Syaban. Dia tukarlah doa tu, jangan duk baca lah. Dah tahu dah tidak tepat. Jadi malam Lailatul Qadar, malam ditakdirkan oleh Allah segala perkara yang akan berlaku setahun, itu satu. Dan malam Lailatul Qadri mana malam penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kemuliaan. Yang ketiga, Lailatul Qadri dengan makna malam yang sempit. Apa yang sempit ni? Yang sempitnya sebab tanazzalul malaikatu waruh, malaikat turun dari langit penuh bumi ni. Kita je tak nampak. Hakikat sebenarnya malam Lailatul Qadar sempit bumi ni dengan para malaikat yang turun bersama kita meraihkan malam Lailatul Qadar yang besar kedudukannya, salamun hayya hatta matla'il fajr. Jadi itu di antara nama Al-Qadar. Kedudukan yang tinggi, kemuliaannya, malam ditentukan takdir, malam Al-Qadri makna ad-dhiq dengan makna sempit, makna sempitnya malam itu pada di bumi pada malam itu. Habis timbul lagi bilakah malam Lailatul Qadar?
Nak timbul Lailatul Qadar tu bila? Mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi kata, mu carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Cari Lailatul Qadar di mana? 10 malam terakhir di bulan Ramadan, jangan duk cari di lain tempat. Jadi alhamdulillah, anak tak sarah panjang lah tajuk ni, sebab kita dah hurai panjang di bulan Ramadan. Ada sebuah risalah yang saya usahakan, tajuk dia Ramadan Al-Mubarak, Lailatul Qadri dan I'tikaf. Tuan-tuan para jemaah pencinta ilmu boleh ambil risalah ni baca, dan kita akan memahami apa dia Lailatul Qadar dan bila ke tarikhnya berlaku. Ada ulama kata 10 malam yang terakhir Ramadan, ada yang kata malam 21, ada 23, ada 27. Yang penting Lailatul Qadar berpindah randah. Mungkin tahun ini 21, tahun depan 23, tahun lagi 27, wallahu alam. Tapi dikatakan 27 arja, malam yang paling diharapkan banyak berlakunya Lailatul Qadar pada malam itu. Kita kata wallahu alam, carilah yang Nabi ajarnya, taharrau, cari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Kita duduk korek lagi, nak malah lagi tak. Oi, malam ni malam witir, kena pergi masjid. Malam ni jadi pilih-pilih pula 10 malam terakhir je. Kerana itulah ahli motivasi kata, malam Lailatul Qadri kena cari 10 malam, tapi hari Arafah confirm pada 9 Zulhijjah. Tu pun duduk di Arafah, malah lagi. Allahu Akbar. Malah lagi duduk di Arafah, nak suruh zikir tak apa kuat. Ada yang duk berbual-bual, ada yang duk berjalan-jalan. Yang paling malang nasib, ada yang masih hisap rokok di Arafah. Allahu Akbar. Inilah kita kata malangnya nasib, menunggu sampai ke Arafah berpuluh tahun. Ada setengah tujuan hari tu pusaka di Arafah, orang lain mencari keampunan Allah dengan mencari untuk mendapat haji mabrur. Si pak cik ni duduk mencari haji malboro. La haula wala quwata illa billah. Jadi itulah yang dikatakan, mana manusia ni lagu itulah perangai. Kalau Lailatul Qadar kalau letak malam tu pun tak jadi juga. Jadi Allah Taala rahsia Lailatul Qadar supaya siapa yang betul-betul nak, kau cari. Nak beza antara betul orang nak dengan orang yang main-main nak. Kalau tanya semua nak belaka, oi kenapa tak nak? Pergi masjid dia malam ni, Allah letih penipala malam ni pula. Kenapa tak habis tarawih malam itu? Tak apalah, Lailatul Qadar tahun depan lah, tahun ni tak ada. Jadi alasan-alasan yang buruk dikemukakan untuk menjauh diri daripada mendapat rahmat Allah Ta'ala yang sangat besar. Kerana itulah Nabi kita sentap dalam sebuah hadis, Nabi kata, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa terhalang daripada mendapat rahmat malam Lailatul Qadar, orang itulah yang terhalang daripada rahmat Allah. Allahumma inna na'udzubika minal khuzlan. Ya Allah, kita minta berlindung-Mu ya Allah daripada Engkau tinggalkan kami tanpa hidayah, tanpa taufik, tanpa bimbingan untuk terus beramal, memburu Lailatul Qadar pada malam yang sangat diberkati dan besar gandaan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, itu Allah Ta'ala bila dia tanya wama adraka, dalam mana-mana ayat Quran bila Tuhan tanya wama adraka ma Lailatul Qadr, tengok ayat kedua, dan apa caranya engkau dapat mengetahui apa diakah malam Lailatul Qadri itu, apa dia? Maka Allah akan jawab. Tapi kalau ditanya wama yudrik, lain. Wama adrak, bagaimana kamu nak tahu? Apa yang kamu boleh tahu? Allah akan jawab. Tetapi kalau mari ayat wama yudrika, apa yang boleh memberitahu padamu, Tuhan tak jawab. Apa macam mana kita nak tahu? Kita kena belajar surah-surah yang berkaitan, ditadabbur, dianalisa, dikaji, baru jumpa jawapan. Itu dia panggil dua ilmu dalam Quran. Ada ilmu jawapan mudah. Setiap soalan wama adraka al-qari'ah, wama adraka mal qari'ah yauma yaqumun nas. Tengok, dia Tuhan akan jawab. Wama adraka ma Lailatul Qadri, jawab dianya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin.
malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tengok nota di bawah. Yakni melakukan amal ibadat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar itu lebih besar pahalanya daripada beramal ibadat yang dikerjakan pada 1000 bulan yang lain. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya mulai dari malam 21 Ramadan baginda membanyakkan ibadat sepanjang-panjang malam kerana mengharapkan amalannya bertepatan dengan malam Lailatul Qadri yang berkat itu, yang berlakunya pada salah satu daripada 10 malam atau 9 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Kalau semulia-mulia dan sekasih-kasih manusia kepada Allah, demikian usahanya untuk mendapat kelebihan malam yang mulia itu, maka sudah sewajibnya kita yang berkeadaan sentiasa diperdaya oleh berbagai-bagai godaan hidup patutnya menggandakan, mengerjakan usaha, mengerjakan amal ibadat untuk mencapai keampunan dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Tapi apa boleh buat, semua benda dengan ketentuan Allah. Siapa yang dipilih Allah Ta'ala, hiduplah dia pada malam tu. Siapa yang Allah Ta'ala tidurkan dia atau larakan dia, lekalah dia berpada dengan colek. Dia panggil colek, moreh, tapi tak bangun juga tahajud. Kita kata Allahul Musta'an, Allah Ta'ala lah bantu kita, Allah Ta'ala lah beri hidayah kepada kita, Allah Ta'ala lah tolong kita. Banyakkan doa, para jemaah sekalian, banyakkan doa. Kata Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku hamba-Mu ini, tolonglah hamba-Mu ini supaya banyak melakukan zikir, mengingati-Mu Allah, ala zikrika wa syukrika, sentiasa bersyukur pada Allah Ta'ala dengan banyak melakukan salat, infak, ala zikrika wa husni ibadatika, dan melakukan ibadat yang terbaik kerana Allah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala sebut sini Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Mana-mana orang yang bangkit bangun beribadat pada malam Lailatul Qadri, ibadat itu bukan solat saja, bangun ibadat zikir pun boleh, baca Quran pun boleh, duk bersedekah pun boleh. Yang pentingnya pelbagaikan ibadat supaya kita ihyakan malam malam akhir Ramadan itu dengan perkara kebajikan yang digandakan pahalanya 83 tahun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, dihapuskan dosa-dosa dia yang lepas. Hazal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Allahu akbar. Jadi nak 83 tahun ni panjang ke pendek, jawab dianya 83 tahun 4 bulan baru jadi 1000 bulan. Allah, lompat gandaan yang begitu besar. Kenapa digandakan untuk umat ini? Tunggu dalam fawaid nanti kita akan nyatakan insya-Allah. Baik. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Jadi malaikat turun ke bumi pada malam Al-Qadar dengan izin Allah Azza wa Jalla, untuk membawa maklumat ataupun takdir setahun yang telah diputuskan oleh Allah akan berlaku pada tahun yang berikut. Dia panggil malam tukar buku ataupun tukar rekod yang disebut itu. Allahu Akbar. Jadi malaikat turun. Tuan-tuan para pelajar, ayat ini ayat motivasi. Malaikat turun untuk bersama kita Lailatul Qadar. Kita tidur, kita duk perhabis masa dengan makan colek, hak talu lagi duk main tuduh botol, la haula wala quwata illa billah. Apa yang kita nak tengok? Ini yang kita kata.
2 hari lepas kita melalui puasa hari Ashura. Hari Ashura ni orang jahiliah pun kenal hari Ashura. Yahudi puasa. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang khabar kepada kita minggu sebelum hari itu telah diberi maklum puasa hari Ashura. Tak sampai hati kita nak keluar rumah pada pagi Ashura. Pagi buta lagi kedai nasi lemak, nasi kerabu penuh dengan manusia. Di manakah dhamir? Di manakah jiwa kita dengan offer tawaran yang begitu besar? Kalau supermarket buat mega sale, tawaran istimewa, habis pagi nak cari tak jumpa. Tapi Nabi tawar kepada kita, buat lembu kenyang, buat bodoh, buat tak erti dengan pahala yang ditawarkan. Kita kata malanglah nasib orang yang tidak beramal dengan sunnah di saat sunnah itu patut dihidupkan pada saat yang mulia. Nak kata apa? Maka Allah SWT hantar mari malaikat min kulli amrin mimma amarallahu bi, memutuskan min kulli amrin ay min kulli amrin qadahu Allah, segala urusan yang Allah telah tetapkan akan berlaku setahun. Jadi pada malam itu malaikat bawa mari Jibril bawa mari serah kepada malaikat yang jaga kita fail setahun. Malaikat duk baca fulan bin fulan berjalan sana sini booking tiket ke hujung dunia, tapi nama dia telah tersenarai di tangan malaikat maut akan mati pada sekian-sekian. Allahu Akbar. Kita nak kata apa? Yang penting bagi kita mati di mana? Kita nak mati dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Tapi kita tak tahu. Kalau kita tahu malaikat mari bisik, engkau punya nama ada dah senarai ni. Lain macam lah kita, tak payahlah booking tiket pergi jauh-jauh. Tak payahlah beli tu beli ni. Tapi oleh kerana kita tak tahu, nak kata apa? Ini orang duk tunjuk video, ada ustaz, ada imam mati tengah solat, ustaz mati tengah ceramah. Kita kata insya-Allah kita doakan supaya itu tanda-tanda husnul khatimah. Tapi jangan cok mohor. Saya yakin itulah. Oh la. Allah Taala yang tahu dia ni dapat title husnul khatimah atau tidak, tapi kita orang yang tengok mesti berdoa, Allahumma ja'alhu khatimatan hasanatan, jadikanlah kematian yang baik itu sebagai tanda husnul khatimah. Jangan putuskan, jangan confirm sebab kita tak tahu ilmu ghaib. Berhati-hati para jemaah yang mensyurgakan orang atau menerakakan orang. Dua-dua tak boleh. Kita doa boleh, kita minta jauh daripada neraka boleh, tapi nak confirm orang ni masuk neraka tak. Baiklah. Dalam ayat Quran surah Ad-Dukhan ayat 4 Allah kata fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam yang diberkati itu, malam Lailatul Qadar, padanya diputuskan segala perkara yang akan berlaku setahun itu. Orang panggil bajet setahun. Pembentangan bajet pada malam Lailatul Qadri. Allahu Akbar. Jadi kita doa kita jangan baca Lailatul Qadar, malah ayat Lailatul Qadar pergi baca nisfu Syaban, jangan. Nampak tak betul lah. Masalahnya bila kita tegur, kita pula kena marah. Apa dia ni? Ikut orang lah nak baca doa apa pun. Jadi tak boleh. Macam kita pergi umrah, pergi baca doa haji. Tak apa doa nak minta haji mabrur. Tapi sekarang ni awak sedang tawaf umrah. Bacalah tawaf umrah, Allahumma ja'al umratan maqbulatan. Dia pergi baca Allahumma ja'al hajjan mabrura. Ya jadikan haji yang mabrur. Arak pun sengih tengok. Ni baru bulan apa ni, bulan Safar. Haji bulan Syawal ni baru bermula. Jadi pening, orang panggil pelik. Jangan buat kerja pelik. Ayat yang terakhir, salamun hayya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam yang berkah itu hingga terbit fajar. Munasabah ayat ini, setelah Allah Ta'ala sebut tentang fadail, kelebihan malam Lailatul Qadri, kelebihan dianya, malaikat turun, kelebihan yang besar, gandaan pahala, dan dia juga berkait dengan keselamatan yang sempurna. Sebagaimana syurga penuh dengan keselamatan, malam Lailatul Qadri juga penuh dengan keselamatan. Cuma timbul lagi, adakah tanda-tanda ai Lailatul Qadri salimatun min kulli syarrin wa adza?
Malam Lailatul Qadar itu malam yang selamat daripada segala benda tak baik, iaitulah bermula daripada maghrib sampai subuh besoknya. Subuh esok harinya. Timbul lagi soalan, macam mana kita nak tahu malam Lailatul Qadar? Apakah tanda-tanda dia? Tanda-tanda macam mana? Ada juga Syekh Atta kata salamun di sini ai salam, ucapan salam daripada Allah kepada wali-walinya dan orang yang melakukan taatan. Siapa dia melakukan taatan malam tu, Allah ucap salam kepada dia. Biar kita dengar telinga kita salam daripada Allah, barulah kita rasa puas hati. Ni tak tahu gapo kita ni. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang kita bimbang hari ni. Bimbang apa? Bimbang takut kita ni termasuk di kalangan orang yang dengar tidak ikut. Tahu tak ambil peluang. Diberi peluang lara. Akhir sekali mati tenganga. Orang lain pikul pahala yang banyak Lailatul Qadar, kita tak buat apa. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta selamat. Dia cuma timbul lagi tadi beberapa tanda Lailatul Qadar, tak ada tanda khusus. Cuma ada beberapa tanda isyarat. Malam tu kita rasa tenang ya. Kita contohnya lepas kita tarawih, habis sama dengan imam, kita tadarus Quran, lepas tu kita balik tidur. Balik tidur pukul 2 pagi tu sedap. Rasa tenang, rasa mudah nak bangun. Itu ada di antara tanda-tanda yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan kita pun terasa. Malam tu kita bangun ibadat rasa mudah. Tak bangun tu orang panggil tak genyih mata 2 kali. Pakai bangun tu terus pergi ambil wuduk, bersiap sedia untuk tahajud. Jadi kita rasa lain. Dan suasana juga malam tu rasa tenang, udara pun rasa baik. Itu di antara tanda-tanda. Ada pun tanda-tanda hak karut banyak. Orang kata malam tu pokok sujud. Siapa ada orang buat kartun, dia buat kartun. Isteri duduk tahajud, tok laki ke duduk buka tirai. Duduk tengok pokok sujud ke duduk. Jawab dia bini dia, bang, Allah suruh engkau sujud, bukan cari pokok sujud. Dia tak semaya ke duduk tengok pokok sujud ke duduk. La haula wala quwata illa billah. Ini dia panggil tanda-tanda Lailatul Qadar yang tak betul. Dia kata malam tu anjing tak menyalak, anjing relax ya. Duduk tengok malaikat berkali, tak menyalak malam tu. Apa lagi? Air laut tak masin. Ni senang ya. Kita pergi tarawih depan laut, dah sudah tarawih masih tak Lailatul Qadar lagi. Boleh pergi makan cak ni. Mana? Apa lagi? Oh, air telaga naik. Macam-macam lah. Yang pentingnya, yang sahihnya Nabi beritahu esok. Nabi kata malam Lailatul Qadar semalam, aku tengok pagi esoknya aku sujud atas tanah. Mana hujan malam tu, pagi Nabi sujud di masjid dia atas tanah. Atak dia kan dengan pokok-pokok, dengan daun tamar gitu ya. Masuklah air. Jadi itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah dalam kuliah saya di bulan Ramadan, dia kata di antara tanda-tanda Lailatul Qadar, kita dah bincang panjang. Dan saya juga syur kepada para jemaah, cari risalah Ramadan Al-Mubarak, risalah nombor 2, Lailatul Qadri dan I'tikaf. Boleh tengok dalam Facebook kita ada, dalam dalam grup-grup pun ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kesimpulannya, setelah kita memerhatikan kepada surah yang mulia ini, kita tahulah bahawa surah ini menunjukkan kepada keagungan Al-Quran. Siapa yang belajar Quran, baca Quran, tadabbur Quran, tafsir Quran, beramal dengan Quran, mulialah orang itu. Dan Lailatul Qadr ini satu malam yang Allah Ta'ala letak pada 10 akhir Ramadan. Carilah kalau kamu betul-betul nak pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala sebut malam itu malamnya sejahtera, supaya kita sangat-sangat bersemangat untuk mendapat kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Karena itulah rahsia Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bila dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau saya jumpa Lailatul Qadri nak baca apa? Tengok. Aisyah pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadri? Bagaimana kalau saya tengok malam tu Lailatul Qadar, mana dengan tanda-tanda dia, isyarat-isyarat dia, apa yang saya nak baca? Nabi ajar, ikut semua. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau afu, suka memaafkan. Sifat maaf, suka maafkan hamba, maafkan aku. Kita ni bila Tuhan maaf, maknanya dosa kita diampunkan, kesalahan kita disembunyikan. Kita ni akan dibawa ke dalam syurga yang disediakan. Banyak. Dia kata pendek je. Kalau kita sudah dimaaf, selesailah masalah kita. Yang kita bimbang ni kita mati dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita takut. Baiklah para jemaah sekalian, sekarang kita berpindah mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini. Yang pertama, surah Al-Qadri. Kalau mengikut tartib surah, kan, surah Al-Qadri ini duduk selepas Al-Alaq. Al-Alaq ada 19 ayat. Al-Alaq 19 ayat. Al-Qadri ada 5 ayat. Al-Bayyinah ada 8. Tapi kenapa dia mari Al-Qadri selepas daripada Al-Alaq? Dia panggil. Sedangkan dia bilangan dia lebih sikit daripada surah Al-Bayyinah. Seolah-olahnya ayat ini menceritakan bahawa inna anzalnahu, kami turunkan dia mana? Dia iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia tak dekat dua tu. Ini rahsia tartib as-surah. Tartibul mushaf. Maknanya inna anzalnahu, kami turunkan dia tu apa? Dia iqra, yang kau baru baca ya sebenarnya. Allahu akbar. Ini dia panggil ilmu tartib as-surah. Ka'annahu ima'un, macam satu isyarat bahawa dhamir inna anzalnahu ya'udu ilal Qur'anil ladzi ibtudi'a nuzuluhu bi suratil 'alaq, yang kembali kepada Al-Quran yang diturunkan permulaan turunnya dalam surah Al-'Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila sampai ke ayat yang kelima. Kita kata alhamdulillah. Maka sepakat ulama ajma'al mufassirun, ulama tafsir sudah berijma', bersepakat mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadri. Jadi tartib ini menunjukkan kepada 3 kebesaran. Yang pertama, annahu asnada inzalahu ilaih, Allah Ta'ala sebut dia yang turunkan. Inna anzalnahu, kami yang turunkan Quran. Jadi bukan orang lain turun. Satu. Yang kedua, annahu ja'a bi dhamirihi dunasmi, Allah Ta'ala kata Allahu anzala, Allah yang turun. Inna, itu dipanggil dhamir. Dhamir, aku, kami yang turunkan. Ayat ini memberi isyarat kepada orang cerdik. Orang cerdik boleh faham. Walaupun tak sebut nama, tapi isyarat itu jelas bahawa yang menurunkan Quran Allah. Yang ketiga, ta'zimul waqtil ladzi unzila fihi, Allah Ta'ala nak membesarkan, memuliakan waktu diturunkan Quran, sehingga kan waktu malam Lailatul Qadri berulang setiap tahun dengan gandaan pahala yang begitu besar. Marilah kita mengambil peluang yang besar ini, jangan ketinggalan, jangan kerugian sama sekali. Bila mari malam Lailatul Qadar, kita orang panggil bangun, orang Kelantan kata bercawak kote. Ni bahasa Kelantan ni, cawak kote makna pulun habis-habisan untuk kita beribadat, untuk mendapat kemuliaan yang pada malam yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi 3 perkara nisbah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadri, kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa dia makna turun Lailatul Qadar? Sedangkan kita banyak kali kita dengar ustaz cakap, Abu Anah pun ulang beberapa kali, Al-Quran itu turun dalam masa 23 tahun. Apa perbezaannya? Jawab dianya, maksudnya ibtida'u inzaluhu, permulaan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Permulaan turun. Dan yang kedua, turunnya Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, kemudian dari langit dunia diturun ke bumi secara munajjaman mufarraqan, secara beruncit-runcit, berperingkat-peringkat.
Dan ketiga dikata Lailatul Qadri, pada malam mempunyai kelebihan, iaitulah malam ditakdirkan segala perkara yang akan berlaku dalam masa setahun. Jadi tidak salah, inna anzalna fi Lailatul Qadri, maknanya permulaan turun sekaligus. Yang 23 tahun itu runcit turun berperingkat-peringkat. Kita kata maknanya nuzulul Quran ini pada zaman tertentu menunjukkan kepada kemuliaannya malam Lailatul Qadar, mulianya malam Lailatul Qadar. Sarihum fi annal ayatil awal, ayat ini juga menunjukkan bahawa Quran yang pertama turun pada waktu malam. Karena itulah malam waktu Al-Quran. Dikatakan ilmu tadabbur yang paling baik, kita baca Quran, kita tadabbur Quran pada waktu malam. Sebab Jibril alaihissalam dia mari mudarasatul Quran pada waktu malam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Jadi malam ni untuk Al-Quran. Saya nak solat, baca Quran sambil solat lah. Allahu Akbar, baca Quran. Orang hafal Quran boleh buat. Kita tak hafal Quran ni sengih saja, tak buat apa. Nah. Baiklah para jemaah sekalian, itu kelebihan Al-Quran. Yang ketiga, tulis faedah yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tadi kita dah baca dah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, surah Ad-Dukhan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Maka dua kali Allah Taala sebut lailatin mubarakah, lailatul qadri, syahri Ramadan. Jadi ayat ini menunjukkan sekaligus isyarat bahawa lailatul qadri, malam yang permulaan Al-Quran itu, permulaan turunnya pada waktu malam. Malam ni untuk Al-Quran. Dan siapa yang mengatakan bahawa Al-Quran itu, Lailatul Qadar itu pada bulan Syaban, maka nas-nas yang ada ni telah menolaknya sama sekali. Jadi jangan lagi kita duk baca doa malam nisfu Syaban yang sepatutnya dibaca pada malam Lailatul Qadri. Maka dengan itu Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadri ini berlaku setiap tahun. Pernah satu malam Nabi kita keluar daripada rumah nak beritahu bila Lailatul Qadar, bilakah Lailatul Qadri. Siapa di masjid? Dua orang sahabat sedang berbantah. Nabi pun tak jadi bagi tahu. Nabi kata rufi'at, maklumat yang aku nak beritahu tadi telah diangkat balik. Jadi Nabi kata taharrau, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Kalau tidak, Nabi akan beritahu bilakah Lailatul Qadar. Akhir sekali rahsia Allah Ta'ala ni masih tetap rahsia. Tuhan nak tengok siapa di kalangan kita yang betul-betul nak, mencarilah pada malam 10 yang terakhir. Jadi itu bagi puak Syiah dia kata Lailatul Qadar tak ada dah. Sekali tu ya berlaku. Kita kata alhamdulillah kita ni ahli sunnah. Engkau Syiah tak mau Lailatul Qadar, ambil engkau lah. Tapi kita ahli sunnah, kita nak Lailatul Qadar setiap tahun. Dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah taufikkan kita malam Lailatul Qadar, malam kita betul-betul hidupkan malam itu dengan ibadat, dengan penuh mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Isu yang keempat. Dengar isu yang keempat ni, dia kata Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar ini khassallahu bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu, khas untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek apa? Pendek umur. Kita ni umur pendek je, 60, 80 tahun, 100 mati. Nak banding umat Nabi ni 1000 tahun. Jadi oleh kerana kita ni pendek umur, tapi darjat kita tinggi, maka Allah Ta'ala bagi gandaan, bagi bonus gandaan. Alhamdulillah. Kita ni kalau sempat 20 kali Lailatul Qadar, maknanya umur kita 1600 tahun. Lebih daripada Nabi Nuh lagi. Itu maksud dia. Dan satu lagi, timbul sedikit orang panggil tasaulat, pertanyaan dalam kepala, dalam minda dia panggil. Nabi sebut dalam hadis, inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Nabi kata ke Aisyah, dia kata pahala kita ni, apa yang kita buat mengikut kesusahan. Lagi susah, lagi banyak nafkah, lagi banyak pahala. Tulis ni, baca. Hadis ni akhrajul Hakim min hadisi Aisyah. Jadi katakanlah satu malam gandaan dia sama dengan 83 tahun. Macam mana kita nak jawab ni?
Jawab dianya, tanda ni pelajar, menarik jawapan ni. Dia kata annal fi'lal wahida, suatu amalan tu kadang-kadang sikit tapi dia punya gandaan tu besar. Macam malam Lailatul Qadar ganda 83 tahun. Dalam 83 tahun ada Lailatul Qadar pula. Jadi kita kata banyak yang tu bertingkat-tingkat lagi kelebihan. Maka yakhtalifu halul husni wal qubih. Jadi kita tengok keadaan. Oleh kerana Tuhan muliakan Lailatul Qadar, aku gandakan pahala 83 tahun. Yang malam lain, pahala dia lain pula. Yang kedua, maksud Al-Hakim, maksudnya Allah SWT nak tarik kita ni para jemaah supaya gandakan ibadat kita, tingkatkan usaha kita untuk mendapat pahala yang begitu besar, tawaran istimewa, dan Tuhan nak tengok siapa yang nak, siapa yang tak nak. Ya, orang yang berdiri pada 10 akhir Ramadan, itulah orang nak. Orang yang lara, apa nak buat? Maka di sini dikatakan bahawa amalan yang sama tetapi gandaan pahala dengan sebab masa ataupun tempat. Contoh, solat subuh. Solat kalau kita solat seorang, satu ya pahala. Kalau kita solat berjemaah, digandakan 27 pahala. Solat di Malaysia, di Sungai Durian, satu ya. Solat di Tanah Haram Mekah 100,000. Solat di Masjid Nabi 1,000. Ada riwayat kata di Palestin 500. Itu dia panggil gandaan-galaan yang pahala besar itu. Namun begitu, tanda ni pelajar. Namun begitu, as-sawab wal ajru ala qadril masyaqqah. Pahala tidak semestinya mengikut kesusahan. Dan kalau susah banyak, lagi banyak pahala. Tapi tak semestinya semua yang susah itu pahala dia lebih, tak syarat. Contohnya orang yang beramal dengan sunnah, pahala dia lebih besar daripada amalan tak ikut sunnah. Satu. Yang paling mudah sekarang ni, kita pergi Mekah. Tawaf dekat Kaabah, berapa minit tawaf dekat Kaabah? 10 minit, 15 minit. Kalau hari biasa. Kalau hari jam haji, 1 jam. Tawaf di tingkat atas, hampir 3 km. Kalau saya naik Ferrari saja tu 1 jam. Pusing. Kalau jalan kaki, 1 jam. 1 jam. Bawah 15 minit. Mana banyak pahala tawaf di atas dengan tawaf di bawah? Jawabnya besar pahala tawaf di bawah sebab itulah tempat tawaf yang asli dekat dengan Kaabah. Ini setengah orang kata, saya nak ambil pahala banyak, lagi banyak melangkah. Kita itu dengan kita, itu matematik kepahaman kita. Matematik sunnah lah, lagi dekat dengan Kaabah, lagi banyak pahala. Kita mari masjid, duduk belakang imam. Masjid kita ada 5 tingkat. Awak naik tangga, pergi tingkat 5. Mana banyak pahala yang duduk belakang imam? Banyak kat imam, walaupun tak ada tingkat. Tengok, dia kata, bukan semua pahala itu mengikut kesusahan. Ada kalanya pahala itu mengikut tempat, mengikut sunnah, itu lebih besar daripada pahala yang lain. Wallahu a'lam. Ini kaedah yang menarik untuk diperbahaskan. Sebab itulah saya nasihatlah kepada jemaah yang pergi Mekah, bukan suka-suka. Dia suka-suka ya. Tawaf. Tak apa pagi ni kita naik skuter. Tak, sewa 230 sambil-sambil duduk selfie. Sambil-sambil duduk. Kita kata ibadat tawaf tu. Selagi kita boleh tawaf, berjalan, tak sakit lutut, syukurlah kepada Allah Ta'ala, naiklah kata. Saya dah berapa tahun dah tak dapat tawaf di bawah. Kita tahulah perasaan orang yang berjauhan daripada Kaabah, bagaimana sedihnya. Jadi tiba-tiba kita yang Allah Ta'ala beri kesihatan, suka-suka main-main ya, nak rasa-rasa ya, ambil suasana ya, naik motor, kita kata subhanallah, ini yang kita bermasalah pada kita. Baik, saya tutup faedah yang kelima yang terakhir. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajri. Jadi kata di ayat gini, tanazzalul malaikatu, malaikat turun. Maknanya malaikat memenuhi bumi pada malam itu, menunjukkan bahawa diberkati manusia di bumi, tempat malam tu dihormati, diberkati. Maka malaikat pun menumpang sama keberkatan kita, duduk sampai al-qadar mengenai dhiq, sempitnya malam tu dengan turunnya para malaikat. Yang jadi masalahnya manusia sempit dada, masjid kosong, tak ada orang. Kita kata subhanallah, inilah yang kita bimbang.
Maka para jemaah sekalian, marilah kita masuk dalam qafilatul khair, masuk dalam rombongan orang yang mencari kebajikan. Orang lain berlomba-lomba ke masjid sampai malaikat turun dari langit untuk bersama, tiba-tiba kita tidur keroh-keroh, kita duduk habiskan masa di kedai-kedai makan, kita duduk berbual, tengok cerita, macam-macam lara yang kita buat. Kita kata itulah contoh-contoh khuzlan, orang yang ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna na'udzubika minal khuzlan. Ya Allah, kami minta perlindungan-Mu daripada Engkau tinggalkan kami terumbang-ambing, tanpa panduan, tanpa bimbingan, tanpa kasih sayang. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami ahlul Quran, orang yang mencintai Al-Quran, orang yang menghidupkan Al-Quran dengan bacaannya, dengan tadabburnya, dengan beramal dengannya, ya Rabbal Alamin. Dan orang yang mencari Lailatul Qadar yang sangat besar pahalanya di sisi Engkau, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung surah Al-Bayyinah dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.